Okey, selamat datang ke penerangan kita hari ini. Hari ini kita nak selami satu topik yang memang super penting dalam dunia pelaburan, iaitu analisis nilai pasaran. Jadi tak kiralah anda ni pelabur baharu yang baru nak berjinak-jinak dalam pasaran saham ataupun pelajar jarak jauh yang tengah pulun kursus kewangan. Penerangan ini memang diolah khas untuk anda. Kita akan tukar angka-angka perakaunan yang nampak pening ni jadi sesuatu yang sangat santai dan mudah difahami. Dah sedia? Jom kita mula. Pernah tak terfikir, kenapa ya pelabur kat luar sana sanggup bayar harga yang jauh lebih tinggi berbanding nilai aset sebenar sesebuah syarikat? Maksud saya, macam mana sehelai kertas saham tu boleh bernilai berkali ganda lebih mahal daripada kilang atau wang tunai yang syarikat tu ada? Jawapannya terletak pada perbezaan antara nilai perakaunan atas kertas dengan nilai yang dilihat oleh pasaran itu sendiri. Inilah rahsia utama yang kita nak bongkar sama-sama hari ini. Untuk pastikan penerangan ini tersusun, ini agenda kita. Kita mulakan dengan harga saham berbanding prestasi sebenar, kemudian untung syarikat dan harga pasaran, lepas tu tunai dan dividen, saiz pasaran, kita cuba sikit kajian kes praktikal, dan kita tutup dengan emosi, risiko dan nota ringkas. Mari kita terus masuk ke bahagian pertama. Harga saham berbanding prestasi sebenar. Kita nak faham betul-betul apa tu nilai buku berbanding harga pasaran. Cuba bayangkan situasi ni. Anda pergi pasar malam dan nampak satu gerai burger. Di sebelah kiri, kita ada nilai buku. Ini cuma nilai perakaunan atas kertas seperti kos fizikal gerai, kuali dan bekalan daging burger tu je. Tapi, bila beralih ke sebelah kanan, kita bercakap pasal harga pasaran. Kenapa agaknya ada orang sanggup beli perniagaan gerai burger ni dengan harga berlipat kali ganda? Sebabnya, jenama burger tu mungkin tengah meletup, resepi viral kat media sosial, sistem tempahan yang canggih dan barisan orang yang beratuk panjang gila setiap malam. Aset-aset tak ketara inilah sebenarnya yang buatkan harga pasaran meroket jauh tinggalkan nilai buku. Okey, seterusnya, bahagian kedua, untung syarikat dan harga pasaran. Kita akan tengok apa kaitan EPS dengan nisbah P per E. Mari kita mulakan dengan EPS atau pendapatan sesaham. Khas untuk rakan-rakan pelajar jarak jauh, tolong ingat formula ni baik-baik. EPS mengukur dengan tepat berapa banyak untung bersih yang dijana oleh setiap satu unit saham yang anda pegang. Contohnya, kalau syarikat untung RM1 juta dan ada 5 juta unit saham di pasaran, maknanya satu saham dapat untung 20 sen. Senang cerita, ia tunjukkan prestasi syarikat terus dari perspektif poket anda sendiri. Lepas dah tahu EPS, kita masuk ke nisbah PE pula. Kalau EPS bagi tahu untung seunit, nisbah PE pula tunjukkan sejauh mana pelabur sanggup bayar lebih atau bayar premium untuk dapatkan untung tersebut. Secara harfiahnya, nisbah ni menjawab satu soalan mudah. Berapa ringgit pelabur sanggup keluarkan hari ini semata-mata nak beli setiap RM1 keuntungan syarikat tu? Biasa bagi angka yang realistik sikit, 15 kali. Kalau anda nampak sesebuah syarikat ada nisbah PE 15 kali, bermaksud pelabur tengah bayar RM15 untuk setiap RM1 yang syarikat tu hasilkan. Wow, kenapa bayar mahal sangat kan? Sebab pasaran ada jangkaan yang sangat-sangat tinggi terhadap potensi syarikat tu pada masa depan. Tapi awas, PE yang terlampau tinggi bermaksud saham tu mungkin terlalu mahal kalau syarikat tiba-tiba gagal capai apa yang dijanjikan. Masuk bahagian ketiga, tunai, dividen dan nilai anda. Kita nak tengok macam mana pulangan tunai ni berfungsi untuk kebaikan anda. Sekarang kita tengok pada hasil dividen atau dividend yield. Sebagai pelabur baharu, benda ni amat kritikal ya. Ini adalah peratusan pulangan tunai terus ke tangan anda berbanding harga saham yang anda dah keluarkan tadi. Anda boleh fikirkan ia seolah-olah macam kadar pulangan simpanan tetap di bank. Kalau anda beli saham pada harga RM2 dan syarikat bagi dividen 10 sen, hasil dividen anda adalah 5%. Konsep ni memang sangat berguna bila anda nak buat perbandingan pelaburan dengan cepat. Tapi, kena hati-hati sikit. Jangan cepat rambang mata bila nampak hasil dividen syarikat tiba-tiba melambung tinggi. Ingat balik formula tadi, dividen bahagi harga saham. Maksudnya kalau harga saham tu jatuh teruk sebab syarikat ada masalah, peratusan hasil dividen tu secara automatik akan nampak besar sangat di atas kertas. Jadi pastikan betul-betul dividen tu disokong oleh aliran tunai yang kukuh, bukan sekadar ilusi matematik sebab harga saham tengah menjunam. Bahagian keempat, saiz pasaran dan kestabilan. Kita akan sentuh tentang permodalan pasaran atau market cap. Kat sini kita tengok gambaran makro pula. Permodalan pasaran ni secara ringkasnya mendarabkan harga saham dengan semua jumlah saham yang wujud. Ia adalah cerminan saiz sebenar syarikat tersebut di pasaran. Biasanya, syarikat yang mempunyai saiz market cap yang besar ni dianggap jauh lebih stabil dan tak berapa berisiko. Anda memang patut ambil tahu fasa benda ni kalau nak bina portfolio pelaburan yang kebal.
Cukup dengan teori, jom kita buat benda praktikal sikit. Bahagian kelima, kajian kes syarikat Maju Berhad. Masa untuk aplikasikan formula tadi. Okey, ini adalah data kewangan mentah untuk Maju Berhad. Anda boleh tengok sendiri untung bersih, jumlah dividen yang diagihkan, ekuiti dan bilangan saham. Rakan-rakan pelajar sekalian, saya sarankan sangat anda screenshot skrin ni sekarang. Sebab apa? Sebab jadual ni lah asas kepada semua pengiraan kita yang seterusnya. Berdasarkan data tadi, jom kita luruskan kira-kira ni sama-sama. EPS mereka adalah 30 sen. Bila kita kira PE ratio pula, dapatlah 10 kali ganda, yang bermakna pelabur sanggup bayar RM10 untuk setiap RM1 untung. Dividen sesaham dapat 10 sen, jadi hasil dividen kita kira-kira 3.33% dan nisbah PB adalah 1.5 kali, yang sahlah membuktikan pasaran letak nilai syarikat ni lebih tinggi berbanding aset bersihnya. Kepada rakan pelajar, anda boleh pause video ni kalau nak teliti jalan kerja ni betul-betul. Sekarang, apa yang paling menarik tentang carta donat kat sini adalah ia ceritakan visual yang jauh berbeza. Tengok ya, syarikat cuma agihkan 33% je keuntungan kepada pelabur macam anda. Baki 67% lagi mereka simpan balik ke dalam syarikat. Kenapa buat macam tu? Biasanya ini bermaksud syarikat sangat agresif nak kembangkan perniagaan, nak buat pelaburan baharu dan pacu pertumbuhan akan datang. Ia sebenarnya satu keseimbangan seni antara nak bagi ganjaran duit tunai hari ini ataupun bersahkan perniagaan untuk hari esok. Dan akhirnya, kita tiba di bahagian ke-6, emosi, risiko dan nota ringkas. Kita akan bincangkan faktor luar yang merombak nilai sesebuah saham. Anda kena tahu satu perkara ni, pasaran kewangan ni langsung tak bergerak dalam ruang vacuum. Sentimen pasaran dan emosi para pelabur lah yang selalunya buatkan syarikat stabil tiba-tiba bertukar jadi saham yang dikejar ramai semalaman ataupun terus merudung bila ada sikit je berita buruk. Bukan tu je, beban hutang yang tinggi dan risiko perniagaan boleh buat pelabur lari ketakutan. Dan bila kadar faedah ekonomi berubah, percayalah, selera dan emosi pelabur dalam pasaran pun akan berubah secara drastik. Jadi macam mana anda nak ringkaskan analisis ni sendiri? Khas untuk mereka yang belajar dari jauh, ini nota pantas anda. Pertama, jangan analisis syarikat tu seorang diri. Wajib buat perbandingan dengan pesaing dalam industri yang sama. Kedua, tolong kaji trend keuntungan untuk beberapa tahun, bukan main tangkap muat setahun je. Ketiga, pastikan angka keuntungan tu selari dengan jumlah aliran tunai sebenar yang syarikat terima. Dan keempat, sentiasa berjaga-jaga kalau jumpa nisbah PE yang tak masuk akal tingginya. Itu mungkin gelembung spekulasi yang cuma tunggu masa nak meletup. Jadi, poin yang sangat penting kat sini ialah tengok pada satu nisbah saja takkan pernah mencukupi. Analisis nilai pasaran ini hanyalah satu sudut daripada teka-teki kewangan yang besar. Anda tak boleh cuma bergantung harap pada PE je. Anda wajib kaji secara menyeluruh. Satukan semua analisis ni dengan melihat kekuatan kecairan syarikat, kebolehan urus hutang dan kecekapan operasi mereka. Bila semua tu mantap, barulah anda dapat nampak nilai pelaburan tu yang sebenar. Sambil anda hadam semua penerangan kita tadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang agak provokatif. Sepanjang penglibatan anda, adakah anda beli sesuatu saham tu sebab anda betul-betul kaji dan faham prestasi kewangan syarikat tu? Atau anda cuma terbawa-bawa dengan emosi dan spekulasi orang dalam pasaran? Fikir-fikirkanlah. Dengan ilmu yang kita kongsi hari ini, saya yakin anda dah cukup bersedia untuk buat keputusan bersandarkan fakta, bukan angan-angan. Teruskan belajar, sentiasa mengkaji dan sampai kita berjumpa lagi.